Ayub. Ayub okey tak Ayub? Dengar suara Ustaz Ayub. Boleh dengar Gambar Ustaz sangkut sikit Ustaz. Tu Ustaz, cuba cakap sikit. Cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Ustaz, lain Ustaz. Ustaz Ayyuddin, Ustaz Ayyub ni sangkut kan? Okey kita yang sangkut. Sangkut sikit Ustaz Ayub, dia macam Dia ada suara moderator saya dengar. Okey. Terima kasih. Kita dah start live tak Terima kasih yang join live kita. Yang kita mulakan ni minta semua share dan like kita punya live pada malam ini. Share dekat kita punya grup-grup FB, insya-Allah moga manfaat orang lain. Okey Ustaz Ayub. Ustaz Ayub okey Ustaz? Suara Ustaz kurang jelas Ustaz. Agak sangkut sikit. Ustaz Ayub. boleh. Okay, kita dah kali. Kita akan mulakan kalau dia kita boleh Okay, boleh dengar suara okey. Dengar suara. Dan tak lambat sikit juga. Tapi suara tu kena nanti. Yang baru join kita ada kita punya lepas lagi. Kita lain juga ramai yang masuk. Kita semua ni kita lain tu ya. Wajib masa kita mula Ayub kan dengar dulu. Boleh, saya dengar. Jadi kita mulakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama saya pada malam ini yang saya rakitkan di ahli kita iaitu Ustaz Ayyuddin dan juga Ustaz Ayub. Yang saya hormati kedua penyelidik saya iaitu penyelidik PAS Planning and Consultancy. Ada join sekali live kita malam ini dan semua penonton-penonton hadirin hadirat yang join live kita malam ini
khabar semua. Jadi saya harap semua berada dalam keadaan baik lah. Okay, jadi sebelum apa-apa, eloklah kita panjatkan yang kita Ustaz kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu walaupun yelah sekarang kan tengah pandemik COVID-19 kan tak dapat lah nak apa orang cakap nak buat majlis ilmu secara bersemuka. Ni tidak antara medium-medium ataupun platform yang kita boleh gunakan lah teknologi sekarang kan. Jadi kita dapatlah gunakan Facebook lah ni sebagai medium untuk kita sampaikan ataupun kita kongsikan ilmu bersama orang-orang di luar sana lah. Baik, jadi bercakap mengenai tajuk kita pada malam ini Ustaz. Syok ke kahwin muda? Jadi saya pasti ramai penonton kita ataupun audiens kita yang tertanya-tanya, best ke kahwin muda ni? Apa kelebihan dia kahwin muda ni? Syok ke kahwin muda ni Ustaz? Jadi sebelum itu izinkan saya kenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Izzuddin Nurmuddin. Saya merupakan kaunselor pelatih di Fast Training and Consultancy. Dan saya juga selaku moderator kita pada malam ini. Saya akan mengendalikan program kita malam ini. Di mana program kita malam ini kita akan adakan 3 round. Di mana setiap round saya akan tanyakan satu soalan kepada setiap panel lah. Jadi akhir sekali kita akan tutup dengan sesi soal jawab. Jadi kalau ada audiens kat luar tu yang nak tanya soalan kepada Ustaz, nak tanya soalan berkenaan dengan tajuk kita, ataupun mungkin ada nak share pengalaman, dia pernah kahwin muda ke apa kan, boleh kongsikan menerusi kita punya ruangan komen. InsyaAllah kalau sempat saya akan bacakan satu persatu lah. Baik, jadi saya pun dah kenalkan diri saya, izinkan saya kenalkan pula kedua ahli panel kita. Okay, baik. Jadi panel kita yang pertama, Ustaz Aizuddin. Apa khabar Ustaz? Baiklah, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Okay, nama diberi Muhammad Aizuddin bin Muhammad Arifin. Beliau bertugas sebagai penulis kafar di Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia atau Hakim. Dan sedikit latar belakang pengajian beliau pernah belajar di Madrasah Idrisiyah Kuala Kangsar. Kemudian beliau meneruskan pelajaran di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Ma'had Idrisiyah Kuala Kangsar juga. Dan kemudian beliau meneruskan pengajian di Diploma Pengajian Islam di Universiti Sultan Azlan Shah ataupun USAS. Okay, untuk ahli panel dua kita pula iaitu Ustaz Ayub. Ustaz Ayub, apa khabar Ustaz? Ustaz Ayub, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Boleh dengar Alhamdulillah. Boleh dengar. InsyaAllah. Okay, nama diberi Ayub bin Baharudin. Beliau merupakan pegawai Hal Ehwal Islam. Okay, sedikit pencapaian beliau pernah menjadi pegawai dakwah Perkim di Negeri Sembilan dan juga beliau juga pernah menyertai jabatan mufti di Negeri Sembilan. Dan kini beliau merupakan ketua unit undang-undang keluarga pejabat agama Islam daerah Hulu Langat. Masya Allah, hebat-hebat belaka lah Ustaz gitu. Orang cakap bukan kacak tapi bijak. Kacak dan bijak maksudnya bonus lah kan gitu kan. Saya ni rasa kecil je lah duduk kat sini Ustaz. Saya ni masih lagi belajar kan. Masya Allah. Okay, jadi kita berbalik pada topik kita Ustaz. Syok ke kahwin muda? Jadi kita lihat Ustaz sekarang ni Ustaz. Kahwin muda ni seakan menjadi satu trend dalam masyarakat Malaysia sendiri lah. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan, banyaklah orang cakap pasangan kahwin di usia muda lah kan. Sampai jadi viral. Ada satu kisah tu viral berkahwin di usia 16 tahun kan. Awal usia 16 tahun dah kahwin. Nak ceritanya dia punya kahwin muda tu lah kan. Jadi bahkan ada juga rakan-rakan kita, saudara mara ataupun kenalan kita yang kahwin di usia muda. Jadi mungkin kita ni yang belum berkahwin lah kan, biasanya macam kita tanya-tanya, best ke kahwin muda ni? Apa syoknya kahwin muda? Sebab dalam Islam sendiri, Islam mengajak kita untuk berkahwin lah, dan Islam tak galakkan kita untuk kahwin lewat. Sebab apa? Bila kita kahwin lewat ni banyaklah kan kesan-kesan dia, antaranya kesan faktor kesihatan dan banyak lagi lah kan. Yang doktor-doktor ada sebutkan banyak kesan bila kita kahwin lewat ni. Jadi saya mengambil satu hadis daripada Rasulullah SAW dari Anas, di mana Nabi SAW ada menyebut tentang perintah supaya dia memerintahkan kita supaya berkahwin dan melarang bujang dengan larangan yang keras. Jadi kalau kita membujang tanpa sebab ataupun tanpa alasan, tapi kalau kita ada alasan tak mengapa lah kan. Mungkin kita membujang sebab tanpa alasan lah. Jadi itu benda tu sangat dilarang dalam Islam. Jadi kalau kita mampu, kita kewangan kita cukup, kita dah ready, ada tanggungjawab, Islam lagi galakkan kita untuk kahwin sebab nak kembangkan lagi umat-umat Islam di dalam dunia ni. Okey, baik Ustaz. Jadi mungkin saya saja-sajalah kan nak borak dengan Ustaz Aizuddin kita dengan Ustaz Ayub juga ni kan. Saya nak tanya Ustaz Aizuddin ni Ustaz. Ustaz kahwin umur berapa Ustaz? Saya kahwin umur 20. Cantik lah Ustaz. Memang kena Ustaz dengan tajuk kita Ustaz. So kira Ustaz kahwin umur 20 tahun. So kita boleh kategorikan Ustaz Aizuddin ni kahwin muda Ustaz. Ya.
kira boleh katakan usia muda lah kahwin kan. Jadi mungkin kita akan terus kepada round pertama kita lah. Alang-alang tu Ustaz pun dah cerita Ustaz kahwin muda kan. Apa salahnya kita korek sikit Ustaz kan. Jadi Ustaz Azrin boleh ceritakan sikit Ustaz pengalaman Ustaz berkahwin di usia muda, dan mungkin kalau tak keberatan Ustaz boleh ceritakan juga persediaan langkah alam kahwinan pada usia yang muda Ustaz. Silakan Ustaz Azrin. Baik, sebelum saya mulakan, saya tanya moderator dulu lah. Saya moderator. Okey, ya. Sebelum saya jawab soalan moderator, saya tanya dulu moderator. Dah kahwin ke belum? Saya belum lagi. Tu siapa-siapa kat luar tu jangan risaulah. Audiens penonton jangan risau. Saya belum kahwin lagi. Masih bujang. Jangan risaulah. Habis forum ni insyaAllah boleh isi borang lah kot. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih saudara Azrin selaku moderator kita pada malam ini. Yang saya mulakan sahabat panel Ustaz Ayub daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Berbalik pada soalan yang diajukan kepada saya daripada saudara moderator berkenaan dengan pengalaman. Kalau nak cerita pengalaman saya menikah ni, masa saya menikah ni umur 20 masa saya menikah dulu. Bagi orang lelaki awal lah. Kalau umur 20 ni muda lah bagi yang lelaki. Mungkin bagi perempuan itu jadi kebiasaan. Saya menikah masa umur 20 tu masa sedang belajar lagi. Masa tu semester 4 di peringkat diploma. Semester 4 bermakna ada lagi 2 semester yang saya perlu habiskan. Sama juga dengan isteri saya. Semester 4 semasa tu. Dan nak cerita syok ke tak syok ke nikah muda ni, rasa-rasa Azrin lah. Seronok ke tak seronok? Seronok. Dia memang seronok nikah muda ni. Macam-macam kita boleh buat. Antaranya ialah dapat study sama-sama. Tambah-tambah nikah masa belajar. Sebagai pengalaman lah, masa saya nikah semester 4 tu, kemudian saya ada 2 semester lagi untuk dihabiskan. Semester 5 saya bersama dengan isteri saya, Alhamdulillah dapat anugerah dekan bersama-sama. Saya dapat anugerah dekan dan juga isteri saya dapat anugerah dekan hasil daripada kuat semangat dan juga dorongan daripada ibu bapa dan juga kawan-kawan. Selain itu juga kita boleh bukan sahaja seronok dapat belajar sama-sama, boleh dating. Orang lain pun boleh dating, tapi cuma berbeza dengan orang yang dating yang dah nikah dengan orang yang belum nikah. Sangat berbeza. Okay. Nak ceritanya seronok nikah muda ni, kalau nak seronok dia kena ada persediaan. Okay. Macam soalan yang diajukan oleh saudara moderator tadi, persediaan nak menikah, terutamanya nikah masa muda ni. Okay. Masa kita dalam forum ni mungkin tak cukup panjang untuk saya ulaskan. Mungkin saya boleh ringkaskan persediaan, antara persediaan yang boleh kita buat terutamanya untuk bernikah di usia yang muda. Yang pertamanya yang penting sekali adalah persediaan dari sudut mental dan fizikal. Mental dan fizikal ni sangat penting. Bermula daripada kehidupan kita sebelum berkahwin, kehidupan bujang kepada kehidupan berumah tangga, daripada seorang kepada 2 orang. Sebelum berkahwin kita nak fikir satu perut je kita nak makan. Selepas berkahwin 2 perut kita nak kena fikir, nak kena makan kan. Kemudian yang keduanya dari sudut persediaan kewangan. Persediaan kewangan ni ramai orang yang terlalu fokus kewangan semasa perkahwinan. Itu hantarannya, belanja kendurinya, pelaminnya, nak pakai pelamin apa, baju warna apa nak pakai. Banyak orang fikir persediaan kewangan semasa perkahwinan tersebut. Dan sampaikan kita lupa menyediakan persediaan kewangan selepas daripada perkahwinan. Kita tengok contoh masa tempoh PKP ni. Kalau di sini, kalau saya bertugas di Pejabat Agama Daerah Kuala Kangsar, kalau di negeri Perak ni pernikahan hanya di pejabat daerah saja, pejabat agama daerah. Mungkin kalau di Selangor saya tak tahulah, boleh Ustaz Ayub kongsikan sebentar lagi. Kalau di Perak ni pernikahan hanya berlaku di pejabat agama daerah saja, tidak boleh berlaku di
masjid, surau ataupun di rumah dan sebagainya. Kalau kita tengok pernikahan di musim PKP ni, kita tengok belanja masa nikah, masa musim PKP ni tidaklah terlalu tinggi. Sebagai contoh, kita tengok kenduri tak dibenarkan. Betul? Okay? Kenduri tak dibenarkan. Kemudian banyak lagi kos-kos perkahwinan yang kita boleh potong. Jadi sumber kewangan yang kita perlu persediaan tu taklah terlalu tinggi. Ya, sepatutnya kita perlu fikir sumber kewangan itu perlu dibelanjakan selepas daripada perkahwinan. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang paling penting sekali adalah restu ibu bapa. Okay, saya ada kawan masa belajar, dia nikah masa muda juga. Cuma bezanya dia nikah di Siam. Pernah tengok orang nikah di Siam? Tak pernah tengok tapi pernah dengar. Pernah dengar. Ini pengalaman kawan saya sendiri menikah di Siam tanpa pengetahuan ibu bapa, tanpa mendapat restu ibu bapa. Dan akhirnya perkahwinan mereka ini tidak kekal lama. Hanya kekal sekitar 2 tahun saja. Nak ceritakan bahawa restu ibu bapa ni sangat penting. Okay? Yang keempatnya adalah kita perlu faham tanggungjawab. Sama ada tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai seorang isteri, ataupun masa belajar sekalipun tanggungjawab sebagai seorang pelajar pun kita kena tahu. Kita kena fahami betul-betul, dalami betul-betul apa itu tanggungjawab suami, isteri, tanggungjawab pelajar dan sebagainya. Dan yang kelima, ini saya kira agak penting, persediaan yang sangat penting adalah mendalami ilmu. Sama ada dari sudut ilmu rumah tangga, ilmu pengurusan kewangan, ilmu psikologi. Perempuan ni kita sebelum kahwin kentut pun wangi kalau dengan pasangan kita. Kalau sebelum kahwin ni. Dari sudut psikologi, ilmu ni sangat penting. Dan yang paling penting sekali adalah ilmu agama. Okey, ilmu agama. Sekurang-kurangnya ilmu fiqh kena tahulah. Ini darah haid dengan darah istihadah pun tak tahu beza. Ini masalah tuan-tuan. Okey. Dan semua persediaan yang saya sebutkan tadi perlu cukup. Dia tak boleh salah satu contoh kewangan ada tapi ilmu tak ada. Tak boleh jadi juga. Dia kena ada segala persediaan dari segi mental dan fizikal yang saya sebutkan tadi. Okay, kalau duit ada, ilmu tak ada, tak jadi. Rasa tanggungjawab saja, restu ibu bapa tak ada, tak boleh juga. So kena balancekan kesemua persediaan yang saya sebutkan tadi. Allahu'alam. Okay, terima kasih Ustaz Izzuddin. Jadi kita dapat dengar perkongsian Ustaz Tori Muda kan. Tengah sambil belajar lah orang cakap kan. Sambil belajar, sambil ada isteri. So kat situ tanggungjawab lah Ustaz kan. Yang cakap tanggungjawab. Dan itulah macam Ustaz sendiri cakap lah. Kita nak kahwin ni, betul lah kita kena ada persediaan. Kita kena ada persediaan dari segi kewangan, persediaan ilmu sendiri dan juga restu bapa. Di mana Ustaz saya nak kongsikan sikit beberapa bulan lepas saya ada tulis satu artikel berkenaan dengan komplikasi kewangan punca perceraian Ustaz. Di mana itu merupakan task ataupun assignment saya lah sebagai student kan untuk subjek kan. Jadi saya buat research lah, nak buat artikel, kita kena buat research kan, kita nak tengok artikel. Jadi saya boleh katakan antara faktor-faktor punca perkahwinan yang tertinggi adalah faktor kewangan lah. Jadi macam Ustaz cakap tadi lah, kita kena bukan saja kita perlu ada kewangan sebelum kahwin, tapi selepas kahwin pun kita kena sediakan kewangan yang mencukupi lah orang cakap. Macam zaman sekarang ni, sekarang lah kita cakap sedang pandemik kan. Jadi bagi saya pun isu tu mungkin kita dapat kurangkan isu tu sebab sekarang pun tak banyak gunakan modal ataupun nak kahwin pun kita cakap tak perlukan modal yang tinggi lah sebab tak perlukan keduri, tak payah nak sewa dewan dan sebagainya. Jadi benda tu kena antara benda yang perlu dititik beratkan lah dalam persediaan kita, dalam kita nak merancang untuk perkahwinan kita. Antaranya itu isu kewangan tadi itulah. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Ayub pula, Ustaz Ayub. Okay, jadi saya nak tanya soalan kepada Ustaz Ayub. Ustaz Ayub. Okey Ustaz. Jadi Ustaz, berkaitan boleh insya-Allah, silakan. Berkaitan dengan tajuk kita malam ni Ustaz. Syok tu kahwin muda ni Ustaz. Jadi saya mungkin nak Ustaz jelaskan Ustaz. Apa sebenarnya maksud kahwin dalam Islam dan syok bagaimana yang dituntut dalam Islam itu sendiri Ustaz. Silakan Ustaz Ayub. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator
dan juga kepada Ustaz Aizuddin lah selaku rakan panel. Bila kita berbincang berkaitan tentang perkahwinan ini, perkahwinan adalah suatu perkara yang signifikan lah dalam Islam. Pertama sekali, bila kita menyebut tentang perkahwinan ini, maka sudah tentu kita perlu tahu perkahwinan itu apa yang dimaksudkan dengan perkahwinan dalam Islam. Jadi secara bahasanya, dari sudut bahasanya, perkahwinan itu boleh diertikan dengan satu ikatan, simpulan, persetubuhan dan sebagainya lah. Itu di antara dari sudut bahasanya. Namun dari sudut syaraknya, ya sebahagian daripada fuqaha asy-Syafi'i dia menyatakan bahawa az-zawaj dalam sudut syarak itu adalah aqdun yatadammanu ibahata wat'i bilafzin inkah atau tazwij, iaitu maksud dia adalah perkahwinan itu adalah sebagai satu akad ataupun kontrak yang mengharuskan persetubuhan dengan menggunakan lafaz nikah ataupun lafaz tazwij. Jadi secara syaraknya kita memahami bahawa perkahwinan ini adalah merupakan suatu ikatan yang mana dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Itu yang dapat kita fahami dari sudut syaraknya lah, perkahwinan itu. Dan dalam kita boleh memahami bahawa ada dua perkataan yang biasa digunakan. Pertama zawaj, yang kedua an-nikah. Dua. Kita sebut dua perkataan itulah yang biasa kita dengar. Cumanya bahasa Melayu ni kita sebut sebagai kahwin lah. Kahwin dan sebagainya. Nikah juga diambil daripada perkataan bahasa Arab lah, nikah. Cumanya nikah ini biasanya orang Arab dia tak guna dalam dia seolah-olah satu istilah fiqh lah. Dia tak sebut nikah. Orang Melayu biasa kita ni disebut nikah. Tapi jarang sebut zawaj, gitulah. Jadi itu yang dimaksudkan dari sudut makna perkahwinan dalam Islam itu. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua adalah syok ke kahwin muda ni kan? Jadi syok yang macam mana? Kalau berkahwin muda inilah sesuatu yang menyeronokkan ataupun sesuatu yang orang kata syok ni, jadi syok yang macam mana? Yang macam mana yang syok yang dituntut dalam syariat? Okey, bila kita menyebut tentang keseronokan berkahwin ini, satu kita kena faham bahawa perkahwinan ini bukan hanya semata-mata untuk memenuhi tuntutan syahwat semata-mata, tak. Maknanya kahwin ni, tujuan kita kahwin ni bukan semata-mata untuk kita seronok, bukan. Tetapi perkahwinan itu adalah lebih kepada melengkapi kehidupan seorang manusia yang secara tabiinya yang berkehendak ataupun memang naluri semula jadi manusia ini memang suka kepada wanita suka pada lelaki. Ini berpasangan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran di dalam surah Az-Zariyat ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Pada setiap jenis itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia berpasangan, lelaki dan perempuan kan. Jadi ada jantinanya. Jadi memang Allah ciptakan tabi'i manusia ni ataupun gharizah tabi'iyah dia, naluri semula jadi dia memang suka, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Memang itu adalah suatu yang tabi'i. Jadi disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan perkahwinan. Begitu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan Adam. Bila mana Allah menciptakan Adam, Allah juga menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam di dalam syurga. Kerana mengetahui naluri semula jadi manusia yang sememangnya suka kepada wanita dan dia berpasangan. Manusia tak boleh hidup seorang diri. Mustahil. Dia boleh Lone Ranger lah, seorang-seorang hidup kan. Dia ada sesuatu yang tidak melengkapi. Itu yang paling penting. Jadi bila kita kata syok ni, perkahwinan ini, kita kena fahamlah bahawa syok ini dia akan jadi syok. Bila kahwin ni jadi syok, pertamanya bila mana dia mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita lah.
seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan daripada jenis kamu itu isteri. Tujuan dia litaskunu ilaiha, dengan kita rasa tenang dengannya, kemudian kita rasa kasih sayang, kita rasa belas kasihan. Itu tujuan dia. Maksud dia, bila Allah Subhanahu wa taala syariatkan perkahwinan ni, kenapa? Ini di antara dia lah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan. Dan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan dalam hidup manusia itu bersifat subjektif. Bahagia ni dia satu sifat yang subjektif lah. Berbeza. Ada manusia dia bahagia berbeza-beza. Mengikut cara masing-masing lah. Ada manusia yang kita tengok dia kahwin ni, dia bahagia, alhamdulillah kan. Ada orang yang dia hidup solo, bahagia je kita nampak kan. Ada orang kaya, bahagia jugalah. Ada orang susah pun kita tengok dia bahagia kan. Ada orang ada anak, dia bahagia. Ada orang dia tak ada anak pun bahagia juga. Jadi bahagia ini adalah berbeza-beza mengikut orang lah, ikut manusia kan. Jadi itulah dia kebahagiaan. Bila kita berkahwin, kita membuat keputusan untuk berkahwin, khususnya pada usia yang muda, so kita mesti berfikir bahawa adakah keputusan yang kita buat untuk berkahwin muda itu akan mendatangkan perkara-perkara tadi, ketenangan, kebaikan, kebahagiaan, dan dapat mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Itu persoalan kan. Maknanya kalau kita dapat mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara yang tak baik, perkara yang maksiat, kemudian boleh mendatangkan ketenangan, kebaikan dan kebahagiaan, itu makna dia syok lah tu. Makna dia berkahwin muda tu syok. Tetapi kalau kahwin sebaliknya, tak tenang, jadi tambah serabut, jadi tak bahagia, duka lara kan, semakin jauh dengan Allah, maka itu satu perkahwinan yang tak syok lah, orang kata kan. Jadi itu yang kita tengok kan. Maknanya kan, kita boleh muhasabah diri kita kepada kita muhasabah diri kita. Maknanya apakah sesuatu yang kita buat itu, contohnya kita kahwin muda ni lah contohnya, adakah kita akan bertambah jadi lebih positif kan. Sekiranya dia mendatangkan kebaikan pada kita, maka itu adalah suatu, maknanya pilihan kita, suatu keputusan yang baik kan. Jadi sebab itulah bila kita merasakan perkahwinan itu menjadikan diri kita lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah syok yang hakiki. Orang kata kan. Jadi syok hakiki lah, bukan syok yang orang kata sekadar syok biasa-biasa. Maknanya bila tengok orang, seronok, macam seronok kahwin kan, kahwin muda. Tetapi syok yang hakiki kita sendiri yang akan merasainya kan. Sebabnya apa yang kita lihat bila menyebut tentang isu kahwin muda ini, kita melihat banyak kebimbangan yang dirasai ataupun dikhawatiri oleh masyarakat ataupun mungkin ibu bapa kita lah. Bolehkah kita survive dalam usia yang muda, dalam pengalaman yang kurang, dan juga dalam keadaan persediaan diri kita yang tidak tahu sejauh mana persediaan itu, adakah kita mampu untuk teruskan kehidupan kita? Sebabnya bila berkahwin ini, kita dah tak fikir kita seorang dan kita ada tanggungjawab, kita ada amanah yang perlu dilaksanakan. Jadi itu yang menjadi kebimbangan ni. Bukan maksud dia kahwin muda ni tak boleh, tetapi kenapa dia perlu difikir? Kerana sebab-sebab yang saya sebut tadilah. Jadinya bila kata perkahwinan itu syok ke tak syok ke, itu bergantung sejauh mana apa yang kita akan rasai lah. Maknanya syok ini mestilah bertepatan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kahwin ni sekadar nak seronok-seronok, nak memenuhi tengok orang lain kahwin, kita nak kahwin kan, tengok orang seronok, kita pun nak juga macam tu. So kemungkinan kita perlu fikirkan kembalilah apa yang kita nak kejar, ataupun apa yang kita nakkan daripada perkahwinan pada usia muda. Jadi saya kira jawapan saya itu setakat itu dulu.
Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz Ayub. Masya-Allah, panjang lebar penjelasan Ustaz. Saya rasa sangat bermanfaat dah. Jadi bila kita bercakap mengenai syok ke kahwin muda ni, sebenarnya kita kena tanya diri kita balik Ustaz kan. Orang cakap, kita nak syok yang bagaimana? Kalau kita sekadar nak syok yang sekadar syok biasa-biasa tu, kita cakap, yes, kita nak sekadar nak tunjuk kat orang yang kahwin muda, itu je lah yang kita dapat. Jadi ia berbalik kepada diri kita lah. Kita nak syok dalam dari segi macam mana tu. Mungkin kita nak bila kita dah kahwin ni, kita dapat solat berjemaah dengan isteri. Kita nak syok yang macam tu. Kita kena wujudkan syok yang macam tu. Jadi itu gunanya. Syok di kahwin muda ni. Bukan sekadar syok yang orang cakap syok biasa-biasa lah kan. Just tak penuhi, mungkin nak penuhi kehendak seksual saja. Jadi kita tu, kita kena fikir balik lah. Syok bagaimana yang kita nak. Baik. Jadi sebelum itu saya mungkin nak minta audiens atau penonton kita, tuan-tuan perempuan, mungkin kita boleh share kita punya live, like dan share. Mungkin ada orang di luar sana pun nak juga dengar kan. Jadi mungkin yang kita share moga bermanfaat dekat orang lain, bukan saja dekat kita lah tujuan live ni. Okay. Baik, kita akan terus ke soalan kedua. Saya nak kembali balik kepada Ustaz Izzuddin kita. Okay Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz. Jadi berkahwin semua jenis Ustaz, kita lihat banyaklah cabaran dia, banyak halangan kan. Lagi-lagi bila kita hidup di zaman social media sekarang Ustaz, kadang bila kita kahwin awal ni ada je netizen kan, macam masyarakat luar yang macam mengecam, mengutuk, ni kahwin awal ni mesti ada sebab ni kan. So banyaklah kan nak cakap cabaran dan halangan dia bila kita berkahwin di usia muda ni Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi sikit mengenai cabaran dan halangan dan bagaimana nak atasi cabaran tersebut. Silakan Ustaz Izzuddin. Okay, terima kasih Saudara Izrin, moderator kita pada malam ini. Berkenaan dengan cabaran dan halangan, bila kita masuk sahaja alam rumah tangga, sudah barang pasti kita ada cabaran dan halangan yang perlu kita tempuh. Bukan sahaja bukan semudah yang kita buat, macam semudah buat video TikTok 20 saat dah selesai, joget-joget sini. Okay. Dia ada cabaran liku-liku. Dia umpama pelayaran, di sebuah pelayaran. Okay. Ada ombaknya, kemudian ada ribut taufan yang perlu kita hadapi. Antara cabaran yang paling tinggi lah, okay, bagi saya yang pertama sekali, untuk dapatkan restu ibu bapa dan keluarga, terutamanya bagi pasangan yang ingin bernikah. Ramai yang tanya saya, macam mana nak yakinkan parent ni sedangkan tak ada pendapatan lagi masa belajar. Okay? Macam mana nak dapatkan restu ibu bapa? Apa yang saya buat, saya minta pandangan daripada orang-orang yang berpengalaman. Okay? Sama ada sahabat-sahabat handai, kemudian guru-guru, pesyarah dan sebagainya. Kemudian untuk dapatkan restu ibu bapa ni, untuk pengetahuan Izrin, saya approach untuk bernikah ni masa umur 19 tahun lagi. Tapi ditolak mentah-mentah. Yalah, tengah belajar, mana ada apa lagi masa tu. Kemudian bila saya berjumpa dengan sahabat-sahabat handai untuk minta pandangan dan sebagainya, berjumpa dengan para pesyarah saya, okay, ada satu pandangan yang saya boleh terima pakai dan saya gunakan. Okay. Saya minta bantuan daripada orang tengah. Okay. Boleh guna kaedah ni. Minta bantuan orang tengah, yang mana orang tengah ini yang disegani oleh ibu bapa. Bukannya kawan-kawan kita, dia tak main, kau siapa nak sembang dengan orang tua, tak maunya. Dia mesti orang yang disegani oleh ibu bapa. Sama ada guru ke ataupun pensyarah kita dan sebagainya. Kalau macam saya dulu, saya minta bantuan seorang ni, dialah guru Quran saya, dialah naib kadi kawasan, dialah imam karya, imam masjid. So dia bantu saya A to Z. Okay. Ini yang pertama lah. Okay. Yang kedua, macam saudara Izrin sebutkan tadi, pandangan masyarakat. Bila sebut je pandangan masyarakat ni, saya teringat kisah Luqman Hakim bersama anak dia, yang berjalan dengan keledai. Okay. Pada mulanya dia tuntun anak dia. Dia tuntun anak dia bagi anak dia naik keledai. Lalu di satu puak, orang cakap apa punya anak tak hormat orang tua. Kemudian dia berkata tak boleh jadi ni. Luqman Hakim kata dia anak dituntun, dia naik keledai. Okey. Luqman Hakim ni naik keledai, anak dia tuntun naik keledai tu. Dan lalu pada satu puak orang kata, apa ayah tak kasihan ke anak?
anak tu kecil lagi, yang dia naik atas sedap. Okay? Tak boleh jadi ni, Luqman Hakim kata dengan anak dia. Kita dua-dua naik keldai lah senang. Biar kita dua-dua naik. Lalu pula satu buah, orang kata, apalah anak, beranak tak ada hati perut. Dua-dua naik keldai. Keldai tu bukan kuda, kecil je keldai. Tak boleh jadi ya. Dan apa yang terakhir Luqman Hakim buat, dia kata macam ni lah, kita dua-dua turun lah senang. Dua-dua turun, tak payah naik keldai ni, kita tarik je keldai ni. Lalu pada satu puak, dia bercakap juga. Dia kata, ada kemudahan tapi tak ada guna. Ada kemudahan tapi tak nak guna, tak naik pun, dua-dua orang tak naik. Mana pun itulah realiti masyarakat kita pada hari ini. Begitu juga fenomena bila kita nak berkahwin, sama ada kahwin muda. Bila kahwin muda orang kata juga gatel lah nak berkahwin muda. Pengalaman tak ada lagi nak kahwin muda. Bila kahwin tua orang kata juga dah tua baru nak kahwin. Esok orang tak tahu beza anak ke cucu ke. Pun mengata juga ya. Kalau tak kahwin pun orang kata juga apa dia ni tak kahwin-kahwin. Penyokong LGBT barangkali. Ataupun yang lagi satu, kahwin lagi. Istilahnya poligami. Yang ni lagi orang kata. Tengoklah tu ustaz cerita pasal poligami. Ada niat lah tu, tengok. Belum buat lagi dah cakap. Dah mengata. Tak suruh lah maksudnya tu. Ya. Kemudian antara lain cabarannya, pembahagian masa lah. Ini bagi saya, pembahagian masa bila bernikah masa belajar, pembahagian bila masa nak belajarnya, bila masa dengan keluarganya, bila masa dengan kawan-kawannya. Kalau masa bujang dengan kawan-kawan mungkin lepak minum sampai 1.5 jam, 2 jam minum. Kemudian bila kita dah berumah tangga, pembahagian masa tu lebih penting lah. Bukan makna kata bila dah berkahwin tinggalkan kawan-kawan, abaikan pelajaran, bukan. Tapi kita membezakan, membahagikan masa itu dengan sekata. Dan yang terakhir, mungkin barangkali yang terakhir, pengurusan kewangan ni paling mencabar lah bagi saya. Dan pengurusan kewangan ni sebab bila masih lagi belajar, ada persyaratan dan sebagainya. Jadi pengalaman saya masa belajar, masa kahwin dulu, bila saya minum dengan kawan-kawan. Biasalah hujung semester, mungkin Azrin ada pengalaman lah. Hujung semester kita pun duit seluk poket apa yang ada, duit siling je kadang-kadang kan. Awal semester tu banyak duit, penuh berkupon, padahal duit nyaman je. Bila hujung semester tu lepak dengan kawan, makan, nak cerita susahnya makan ni dengan kawan-kawan ni, semua order nasi bujang. Dengan sekali-sekali saya makan nasi bujang. Bila kawan tanya, kenapa makan nasi bujang dah kahwin? Ini bergurau dengan kawan-kawan lah. Saya kata yang dah kahwin ni saya. Nasi tu biar dia bujang. Betul-betul saya. Jadi soal rezeki ni jangan risaulah. Susah macam mana pun rezeki tetap ada. Soal rezeki, soal jodoh, soal ajal, ini semua kerja Tuhan belaka, kerja Allah Ta'ala belaka. Tak perlulah kita risau. Cuma yang paling penting adalah pengurusan kita, persediaan kita, apa yang kita nak buat. Semua cabaran-cabaran dan halangan yang saya sebutkan tadi, insya-Allah dapat diatasi dengan dengan persediaan yang rapi seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang paling penting sekali adalah ilmu. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Banyak yang Ustaz kongsikan kepada kita. Jadi itulah bila kita nak kahwin muda ni banyaklah cabaran dia. Even kalau kita nak berkahwin manusia yang tua pun ada cabaran dia Ustaz. Betul Ustaz Orang cakap mulut orang ni kita tak boleh nak tutup lah. Tak boleh tutup. Tapi kalau kita rasa benda tu baik dan selagi mengikut undang-undang atau mengikut syariah, kita teruskanlah selagi benda tu baik. Tak saya pedulikan mulut orang lah. Jadi kita pun mungkin dia ada penonton-penonton kita memang ada dah plan nak kahwin awal. Jadi kalau dah cukup semua, tak ada masalah, kewangan pun dah cukup, rasa boleh pikul tanggungjawab, jadi tak ada masalah lah benda tu. Jadi benda tu bukan satu isu. Jangan orang cakap, jangan abaikanlah mulut-mulut orang ni. Itu biasalah. Sebab kita hidup ni tak lari lah daripada cabaran dan halangan daripada sekeliling kita lah. Okay, baik. Kita nak pergi kepada Ustaz Ayub. Okay, Ustaz Ayub, saya nak tanya kepada Ustaz.
Okay, jadi Ustaz kita tahu Ustaz, umumlah kan terdapat 5 hukum Ustaz dalam perkahwinan ni. Jadi Ustaz mungkin boleh berkongsi sedikit tentang hukum-hukum perkahwinan dan serta bila kita nak mengaplikasikan hukum-hukum tersebut. Silakan Ustaz Ayub. Terima kasih. Berkahwin ni lah. Seperti mana yang kita tahu, ini dalam sesuatu dia akan kait dengan 5 hukum tu lah, iaitu wajib atau sunat atau makruh atau harus atau lah. Begitu juga dalam soal kahwinan ni. Jadi ada sesuatu ulama dia meletakkan hukum berkahwin itu pada 5 hukum tersebut lah, pada hukum taklif tersebut. Ulama ada sepakat. Ulama sepakat bahawa perkahwinan itu menjadi satu kefarduan kepada mereka yang ada perempuan dan tak mungkin untuk dia sabar terhadap kehendak dia dan juga untuk berkahwin. Ini maksudnya dari sudut dia zahir dan batin lah. Maksudnya kewajiban dari sudut penanggung, dari sudut mahar ataupun tempat tinggal untuk sebagainya, dia mampu masuk kepada haram lah. Maksudnya ulama kalau sampai tahap macam tu, situasi dia, maka hukum pada ketika itu dia jadi wajib. Sekiranya dia memang menahan nafsu dia ataupun dia memang berkehendak kepada perempuan, dia tak ada ghairah terhadap, dan dia boleh hidup dari sudut zahirnya, menyetirnya, maka hukum itu dosa, ada perkara yang haram, maka diwajib kahwin lah. Baik, yang kedua, boleh jadi hukum berkahwin itu menjadi sunat lah. Bagi sesiapa yang berkemampuan dan ada dia mampu untuk berkemampuan dan juga dia, contoh saya katakan semua orang kebanyakan Maaf Ustaz Ayub. itulah yang menjadi persoalan kan. Dia mampu berkahwin, kemudian dia berkeinginan nak berkahwin, maka bagi mereka yang mampu supaya berkahwin. Itu yang kedua lah. Okay. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang makruh ini adalah mereka yang berkemampuan duit. Dia mampu, duit ada, rumah ada, kerja ada kan. Dia lelaki normal kan, tetapi dia tak nak kahwin dan tak ada keinginan. Maka ketika itu dia hukum dia makruh kahwin. Sebab apa dia tak nak kahwin? Dia tak ada keinginan nak kahwin. Sebab ramai juga ni kawan-kawan saya ni ya, yang dah 30 lebih, kurang dengan saya ni. Ustaz Ayub, suara Ustaz kurang jelas. Tak kahwin. Janganlah orang kata ni ada masalah ke apa, tak ada. Tapi dia memang tak nak kahwin. Sebab
dia lebih suka hidup sebagai bujang kan, dia rasa lebih bebas kan, senang nak bergerak ke sana kini, ataupun dia ni mungkin seorang yang workaholic, kuat bekerja kan, itu antara dia lah. Kemudian yang keempat adalah harus bagi mereka yang tak ada sebab yang mendesak lah untuk berkahwin, dan tak ada sebab yang mengharamkan dia berkahwin. Maknanya seseorang yang tak ada sesuatu yang benar-benar mendesak untuk dia terlalu gairah kepada perempuan, tidak. Ataupun dia ni kalau bukan isteri dia tak juga berlaku, maka harus bagi dia untuk berkahwin, pilihan bagi dia. Dan yang ketiga, yang kelima ada sudut hukum yang sehingga jatuh haram, iaitu bagi mereka yang dia tidak mampu berkahwin, tidak ada kemampuan dari sudut zahir dan juga batin ataupun tersebut. Contoh saya katakan seseorang itu dari sudut keinginan dia kepada perempuan ada kan, tetapi yang ini tak boleh, maka haram untuk dia kahwin kerana dia ataupun dia tidak boleh sana amanah ataupun kewajipan sebagai seorang suami lah, ataupun perkahwinan dengan tujuan untuk memudaratkan. Ada perkahwinan dalam kes-kes yang saya jumpa, tujuan dia kahwin itu main akhirnya kahwin. Bila kahwin sebenarnya tak ada bukan atas rasa cinta pun, bukan atas dasar sayang ataupun bukan atas rasa cinta. Malah macam mainan. Jadi perkahwinan itu haram bagi dia, kerana dia memudaratkan isteri tadilah, isteri tadi. Dalam kita berkahwin ini, maka suka untuk saya pokok pangkalnya adalah melihat kepada diri kita. Maknanya seandainya lah kalau Sayur. Minta maaf, ada gangguan teknikal sikit, mungkin line Sayur lahan sikit. yang pelbagai lah. Kita tadi tidak jatuh Sayur. sampai tahap yang menyebabkan kita melakukan sesuatu dosa lah. Saya pernah jumpa ini satu kes. Ini dalam lebih kurang umur dia lebih kurang 16 tahun. 16. Mak ayah dia datang bawa ke pejabat. Kemudian dia kata anak dia nak dia kahwin. Jadi kita tanya, dia ni anak dia ni ada masalah, sebab anak dia ni gairah lah, tu saya kata tadi, gairah nak kahwin. Tapi dari sebab satu tahun, yang kedua perempuan ni satu bila dia tengok tu kita tengok kita memang macam tu ada sebab-sebab dia lah. Itu saja.
keinginan yang kuat, perkara-perkara yang macam ini perlu jadi dia. Kita seperti mana yang tadi saya buat keputusan, kita dah melihat pelbagai aspek dah. Kita mau aspek untuk kita akan tahu keputusan betul untuk kahwin. Bukan semata-mata kita buat keputusan orang diri, tiba-tiba dah kahwin kat mana? Ya. Contoh kan, saya perkahwinan yang macam ni kan, yang pertama yang suruh okey, yang semata-mata dia kan tanya yang hanya berakhir dengan reality. Jadinya sebab tu bagi kahwinan muda ni kita tak galakkan, kita tidak kepada diri sendiri lah. Itu dengan sigalah kepada Soalan saya kemudian lain masalah perlahan. Okay, baik. Jadi kita akan teruskan kita punya round ataupun round terakhir dan kita tengok balik kepada Ustaz Izzuddin dulu Ustaz. Jadi Ustaz, kita lihat Ustaz di musim pandemik sekarang ni, pandemik COVID-19 yang melanda boleh dicakap seluruh dunia lah, bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi kita lihat dalam Malaysia sendiri ramai yang kehilangan pekerjaan. Tak kisah dari golongan dewasa, golongan yang muda, bahkan ada golongan yang berumur ataupun mungkin dah bekerja selama 20-30 tahun tapi dibuang kerana faktor ekonomi dan faktor isu pandemik ni lah. Jadi Ustaz, mungkin saya nak minta pendapat Ustaz. Bagaimana Ustaz pasangan di luar sana untuk mereka bertahan ataupun untuk mereka menjaga perkahwinan mereka dari berlaku perceraian yang puncanya daripada kewangan, masalah kewangan. Silakan Ustaz Izzuddin. Baik, terima kasih moderator saudara Izri. Mungkin ada gangguan sikit daripada Ustaz Ayub. InsyaAllah kita akan teruskan berkenaan dengan bagi menjawab soalan daripada saudara moderator tadi berkenaan dengan statistik penceraian yang makin meningkat pasca daripada pasca pandemik COVID-19 ini. Kalau kita tengok statistik penceraian sejak daripada pasca pandemik COVID-19 ni agak meningkat secara mendadak. Okey, punca yang utama dia adalah kekangan kewangan. Ada yang di antara kita yang kehilangan pekerjaan, ada yang di antara kita yang barangkali tak dibuang kerja tapi dipotong allowance-nya, tak dibenarkan membuat overtime dan sebagainya. Jadi perkara ni amat membimbangkan. Jadi apa persediaan yang saya sebutkan tadi perlulah dititik beratkan dan antaranya yang pastikan ini pesanan untuk diri sendiri dan juga sidang penonton sekalian, kita perlu pastikan diri kita ada simpanan sekurang-kurangnya 1 bulan daripada gaji. Okay? Kalau gaji kita 1,000 sebulan, sekurang-kurangnya minimal kita kena ada 1,000 simpanan. Kalau gaji 1,500, so kita kena ada simpanan 1,500 dalam simpanan kita. Kalau nak ceritakan, saya ada contoh kawan-kawan saya yang dibuang kerja, antaranya yang bekerja dengan syarikat penerbangan, penerbangan dan juga ni ada yang mutawif kan, kita tak dibenarkan keluar daripada negara, tak ada lagi haji dan juga umrah. Jadi mereka ni telah pun dibuang kerja dan alhamdulillah dengan ada sifat tanggungjawab pada diri mereka ni, mereka mampu lagi meneruskan
perjuangan, meneruskan untuk mencari nafkah sebagainya dengan mencari kerja lain, dan pasti sudah barang pasti mereka ni ada simpanan mereka. Sekurang-kurangnya bila dah dibuang kerja, mereka ada simpanan untuk mereka survive dalam tempoh sebulan, barangkali dalam tempoh setengah bulan, sementara nak dapat kerja yang baru, kita ada simpanan. Kemudian yang kedua, saya kira istilah ukur baju di badan sendiri itu perlulah dititik beratkan dalam diri kita. Jangan nak ikut trending. Kalau orang lain sekarang ni trending apa, beli PS5, kemudian nak beli iPhone 12. Nak sebut kita beli iPhone 12. Bahasa Melayu ni iPhone 12. Yang ada Apple kena kokak tu. Tu. Kalau nak ambil gambar tu, kena ambil gambar depan cermin. Punya nak tunjuknya yang kita ni pakai iPhone. Okay, jangan ikut trending. Okay, kita ukur baju kita di badan sendiri. Ikut kemampuan kita. Apa lagi trending sekarang ni? Naik basikal. Orang lain ada basikal, kita pun nak beli basikal juga nak mengayuh. Itu tak salah. Cumanya kalau kita mampu basikal harga 800 lah. Kalau orang lain beli harga basikal dengan harga 4,000, takkan kita nak beli lebih pada tu kalau kita tak mampu. Okay, ukur baju di badan sendiri. Ikut kemampuan. Orang kita ni tak nak kalah. Dia bukan tak nak kalah, seri pun tak mau. Dia nak menang. Itu sikap orang kita. Itu masalah. Okay, dan saya kira yang terakhir lah, untuk mengelakkan punca perceraian kita ni daripada sudut kewangan, elakkan berhutang. Okay, elakkan berhutang. Nak beli apa pun pastikan kewangan kita stabil. Kalau nak beli kereta ataupun nak beli benda-benda yang kalau boleh tak payah berhutang. Ini nak beli iPhone 12 pun berhutang bayar bulan. Itu tak penting sebenarnya. Sedangkan benda-benda lain yang lebih penting lagi kita boleh belanjakan. So elakkan berhutang, melainkan perkara-perkara yang tak boleh dielakkan. Macam rumah, takkan nak beli rumah cash. Kalau datuk pun saya kira beli rumah bayar bulan juga. Itulah sekadar perkongsian kita. Allah Ta'ala alam. Okey, terima kasih Ustaz Izzuddin untuk penjelasan yang diberikan. Jadi bagi saya mengambil macam Ustaz cakap tadi, ukur baju di badan sendiri. Bagi saya benda tu kita kena titik beratkan lah, sebab kita lihat dalam masyarakat sekarang ni lebih suka nak ikut trend, nak ikut branding sekarang, nak orang cakap nak dipandang hebat lah, orang cakap nak ikut semasa punya, tapi dalam masa yang sama kita tak berkemampuan lah kan. Jadi ikut, kalau kita rasa kita mampu, kita boleh nak beli benda tu, kita nak pakai benda tu, tak ada masalah. Selagi berkemampuan, insyaAllah bolehlah kita nak pakai. Jadi benda tu jadi tak ada masalah lah kan. Kalau kita rasa mampu, elakkanlah buat benda tu. Okay Ustaz, Ustaz Ayub. Ustaz Ayub. Ya. Ustaz Ayub, kita ada komen tadi mungkin. Suara Ustaz tadi kurang clear sikit Ustaz. Lain Ustaz okey Ustaz? Kurang jelas Ustaz suara Ustaz. Saya dengar. Okey, boleh. Okey Ustaz. Jadi boleh saya pergi ke soalan terakhir Ustaz untuk Ustaz Ayub. Ustaz Ayub boleh Ustaz? Ustaz Ayub? Minta maaf penonton semua ada mungkin gangguan sedikit. Okey, saya nak tanya soalan terakhir kepada Ustaz Ayub kita Ustaz. Jadi Ustaz sebentar tadi Ustaz Izzuddin teruskan. ada. Okey baik. Jadi sebentar tadi Ustaz Izzuddin ada cerita silakan. Tentang cabaran dan halangan berkahwin di usia muda lah khususnya. Jadi mungkin kita nak pendapat ataupun pandangan daripada Ustaz Ayub pula, bagaimana untuk kita nak dapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, khususnya bagi kita yang berkahwin muda ni lah. Okey, jadi silakan Ustaz Ayub. Terima kasih kepada Tuan Moderator soalan terakhir ya. Jadi insya-Allah baik. Tangga ini seperti yang saya sebutkan tadi lah, kebahagiaan ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat subjektif lah. Okay? Dan sudah tentu dalam kita mencapai kebahagiaan ini sudah tentu ada cabaran dia, ada halangan dia, dan macam-macam liku-liku kehidupan. Sebabnya tak ada sesuatu yang boleh kita capai dalam keadaan yang mudah
mudah lah, maksudnya begitu simple, mudah tak, dia mesti melalui suatu keperitan, ada cabarannya kan. Begitulah juga kehidupan sebagai suami isteri lah. Baik, pertamanya dalam rumah tangga ini seperti mana yang disebutkan, kalau nak tahulah ini statistik ataupun secara kes-kes yang perceraian ataupun aduan rumah tangga ini secara tidak rasminya lah, kebanyakan adalah bukan bersifat dari sudut keuangan ataupun sebagainya, tetapi lebih kepada isu akhlak. Ini kalau nak tahulah, kebanyakannya masalah-masalah rumah tangga, masalah aduan-aduan masalah aduan kekeluargaan ini, punca yang besar ataupun yang paling banyak diadukan adalah sikap. Maknanya sama ada isteri yang mengadu ataupun suami yang mengadu, kebanyakan mereka akan sebutkan tentang sikap lah. Okay? Ada yang berkaitan tentang keuangan, ada yang berkaitan tentang campur tangan orang yang ketiga dan sebagainya. Tapi boleh katakan kesimpulan yang paling besar sekali, isu dia adalah sikap lah, isu sikap. Baik, sebab itu dalam rumah tangga ni, yang pertama sekali, kunci yang paling utama dalam rumah tangga, satu, sabar. Kan? Sabar ni kita tak boleh nak kata apalah. Sabar ni kita kena belajar. Memang sifat sabar ni adalah suatu perkara yang sangat susah kita untuk teraplikasi dalam kehidupan kita. Tetapi sabar ni kita kena belajar bagaimana nak sabar. Lebih-lebih lagi bila kita berkahwin pada usia yang muda. Usia yang muda ini orang kata darah tengah panas, kan? Jadi sikit-sikit sabar ni susah nak kawal. Itu yang kadang-kadang perkahwinan pada usia muda ini kadang banyak cabaran dia lah, bergaduh, perceraian. Sebab itulah antara sebab itulah. Okey, sebab itu sabar. Sebab tu kita tengok orang dulu, orang tua-tua dulu, perkahwinan dia kekal, kan? Kahwin muda juga orang tua-tua dulu, kan? Kahwin muda, kemudian tak bercinta, tetapi kita melihat adalah satu kelebihan pada mereka ni tak bercerai pula. Maknanya bukanlah tak bercerai, maksud dia perceraian pada tidak seperti hari ni. Mungkin ada kan, tetapi tidaklah seorang kata seteruk macam hari ni lah, kan. Okay, baru ni, hari ni ataupun semalam kita tengok statistik JAKI maklumkan tahun lepas 2019 bilangan perkahwinan menurun berbanding tahun sebelumnya, tetapi bilangan perceraian meningkat, kan. Begitulah, maknanya ini perkara-perkara yang perlu kita lihat. Pertamanya tips untuk menghadapi cabaran dan halangan bagi untuk mencapai kebahagiaan itu, pertama sekali kita melihat, satu, kena ada sabar, kan. Sebab kerana apa, kehidupan dalam rumah tangga ni memang akan ada kita akan temui pelbagai perbezaan dalam rumah tangga. Sebelum kahwin memang kita akan rasa kan belakalah, kan. Semuanya manis, semuanya indah, tetapi bila berkahwin, itulah hakikat sebenarnya suami kita, itulah hakikat sebenar isteri kita, baru kita tahu. Jadi sabar lah, kan. Dan terutama sekali, kan, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW sebut apa, innal mar'ah kadhila idza dhahabta tuqimuha kasartaha wa in taraktaha istamta'ta biha fa fiha iwaj. Nabi kata apa, sesungguhnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Jika kamu ingin meluruskannya, nescaya akan patah. Jika kamu biarkan dia, maka kamu akan mendapat bersenang, tetapi bersenang-senang, tetapi dia akan tetap jadi bengkok. Dia menjadi orang perempuan bila berkahwin, kita akan lihat macam itulah, kan. So suami ni sebagai ketua keluarga, dia memainkan dia tu seperti mana yang dikehendaki, kan, diredai Allah. Ini cabaran dia, maka dia akan temui pelbagai orang kata kekurangan,
Dan kalau tak sabar, maka dia melihat kekurangan itu adalah sebagai suatu perkara yang dia tak nak lah. Kan? Tetapangan yang perlu dilengkapi antara satu sama lain, maka sedikit demi sedikit dia akan membaiki kekurangan dan kelemahan yang ada. Terima seadanya. Karangan Dr. A'in Qarni. Dr. A'in Qarni dia kata dalam kitab Tahzan, dia kata orang yang paling bahagia dalam dunia ini adalah orang yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah yang terbaik, maka dia akan bahagia insya-Allah. Kemudian yang ketiga, mesti ada sifat menghormati pasangan. Kita kahwin ini kan, walaupun kita lelaki khususnya lah, walaupun lelaki ni sebagai ketua keluarga, tetapi mesti ada perasaan hormat kepada isteri. Maksud dia meletakkan isteri itu pada tempat dia. Kan? Memang kalau kita katakan isteri wajiblah hormat kepada suami dan sebagainya. Tetapi isteri juga ada hak untuk dihormati. Ini perkara penting. Jangan bila berkahwin kita menggunakan kelebihan ataupun hujah yang mengatakan isteri komunikasilah dengan cara yang berkesan. Ini saya banyak temuilah dalam isu-isu rumah. Isu dia adalah komunikasi yang tidak berkesan. Maksud dia, saya kata sebelum berkahwin ni, kita perlu belajar juga bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Sebab itu dalam kursus perkahwinan saya rasa diselitkan sedikitlah ilmu yang berkaitan ilmu-ilmu yang tertentu tentang kahwin. Tetapi ilmu yang berkaitan tentang kemahiran kita nak maaf ada gangguan sikit. Berkomunikasi, kita rasa kita tak perlu. Itulah yang menjadi punca kepada kegagalan untuk kita menyelesaikan masalah bila kita menghadapi masalah dengan pasangan. Ini yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan rohani. Dalam rumah tangga memang kita tahu bahawa secara zahirnya itu kesediaan spiritual kita. Kalau kita hanya menyediakan kekuatan dari sudut zahir, lahiriah, kita hanya mementingkan kepentingan ukhrawi. Sebab itulah suami memainkan peranan yang penting. Sebab suamilah yang akan membimbing keluarga sama ada jadi itu di antara dia lah kebahagiaan itu
satu sifat yang objektif, kebahagiaan itu perlu diterapkan dalam rumah tangga. Yang penting adalah pembinaan akhlak yang baik sekiranya suami dan isteri itu mempunyai akhlak yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu. Yakin insya-Allah kebahagiaan akan dapat dikecapi dalam Okey, baik. Terima kasih Ustaz Ayub atas kongsian tadi. Jadi apa yang saya dapat kongsikan, kebahagiaan ni subjektif, kata Ustaz Ayub cakap lah, kebahagiaan ni subjektif. Jadi kita dalam melalui alam rumah tangga ni banyaklah halangan. Even kalau kita sebelum berkahwin pun kita dah banyak halangan. Kita sebagai pelajar, sebagai seorang yang bekerja pun macam-macam. So nak ceritanya kita hidup ni memang banyak cabaran ataupun halangan kita yang memang kita akan hadapi. Nak kita akan tempuh juga cabaran ataupun halangan. Jadi pentingnya dalam rumah tangga ni kita kena ada teknik-teknik ataupun cara-cara untuk kita nak elak diri kita daripada berlakunya gaduhan yang hingga menyebabkan perceraian. Jadi kita kena bina kebahagiaan tu. Orang cakap kebahagiaan ni bukan datang dengan sendiri. Kebahagiaan ni perlu dicari lah. Jadi kita perlulah dalam rumah tangga ni kita perlu sabar, banyak sabar. Kita perlu adakan komunikasi yang baik antara suami dan isteri. Ustaz ada dengar cerita Ustaz, satu kisah ni Ustaz, ada saya baca di artikel, satu artikel tak khabar lah kan. Ada kes bercerai disebabkan ubat gigi. Jadi yang si isteri ni suka picit dari tengah, yang si suami ni pula suka picit ubat gigi dari belakang. Jadi benda tu dibawa ke mahkamah syariah dan bila dah cuba selamatkan perkahwinan dia orang, namun akhirnya bercerai juga. Jadi nak ceritanya kat sini sekecil-kecil halangan. Ubat gigi je puncanya, punca perceraiannya sebabkan ubat gigi. Jadi kita kena elakkan lah benda ni, walaupun benda ni kita lihat benda yang kecil-kecil halangan ataupun cabaran dalam perkahwinan. Jadi kita kena bina satu orang cakap kebahagiaan lah dalam rumah tangga. Kita kena perlu ada satu komunikasi dan satu kesefahaman yang baik antara suami dan isteri. Okey baik, jadi mungkin kita dah habis bertanyakan soalan pada hari kita. Jadi saya nak buka soalan kepada audiens kita, penonton kita yang ada dalam live IG ni. Kita nak buka soalan ataupun mungkin ada yang nak share pengalaman kahwin muda kan, kita boleh tulis di ruangan komen. Jadi saya akan bacakan insya-Allah, mana yang sempat saya akan bacakan satu persatu lah insya-Allah. Baik Ustaz. Ni ada beberapa soalan Ustaz. Saya baca sedikit komen Ustaz. Hebat Ustaz Izzuddin. Kongsian yang menarik dari Ustaz Ayub dan Ustaz Izzuddin. Masya Allah, terbaik. Okey, saya ada soalan daripada audiens. Mungkin saya boleh bacakan soalan Ustaz. Okey, soalan daripada Afiq Akmal. Okey, Ustaz, apakah yang boleh kita buat dalam nak menjaga keharmonian rumah tangga? Jadi mungkin Ustaz Izzuddin ke boleh jelaskan? Bagi ruang dekat Ustaz Ayub lah. Okey, Ustaz Ayub. Ustaz Ayub. Ustaz Ayub. Kita ada soalan daripada penonton Ustaz. Kalau kita tak mahu mungkin ada gangguan sikit. Kita tunggu Ustaz Ayub juga. Ustaz Ayub. Ada masalah teknikal kat situ. Okay, Ustaz Ayub ada Ustaz. Ya Ustaz, soalan daripada Afiq Akmal. Okey, baik. Dalam soal apa ni, tanggungjawab tanggungjawab kepada pasangan, boleh dengar ke? Dengar. Cuma Ustaz mungkin sangkut sikit lah. Okay, soalan dia Tuan Moderator tu, apakah yang boleh kita buat dalam menjaga keharmonian, betul. soalan yang mana tadi, Tuan Moderator? Apakah yang boleh kita buat dalam menjaga keharmonian rumah tangga? Ada keluar dekat ni Ustaz? Kat skrin kita ni. Okey, baik.
keharmonian rumah tangga tu luas lah. Okey, luas. Sekali kita kan rumah tangga ni satu, kita bila kita berkahwin dengan pasangan kita, kan, pertama keharmonian itu boleh dibina dengan pertama sekali seperti tadi, kita ada sifat hormat menghormati di antara keduanya, suami ataupun isteri pertama. Yang keduanya adalah apabila kita menjaga hak-hak masing-masing ataupun tanggungjawab masing-masing. Apa tanggungjawab, apa yang perlu mereka laksanakan? Kalau suami sebagai ketua keluarga, kewajipan yang perlu dia tahu adalah di antara dia sebagai suami menyediakan nafkah yang asas itu kepada keluarga. Kemudian yang kedua, menyediakan nafkah batinnya dari sudut kasih sayang, dari sudut agamanya, bimbingannya, rohaninya, itu juga adalah tanggungjawab sebagai seorang suami. Bukan hanya semata-mata perhubungan antara suami dan isteri. Sekiranya masih, insya-Allah perkara yang tidak diingini boleh dielakkan. Yang keduanya, sekiranya ada apa yang bangkit dalam rumah tangga, masalah contoh rumah tangga, amat penting untuk kedua-dua pasangan supaya berkomunikasi, berbincang. Syura orang kata kan, mesyuaratlah. Bahasa rasminya mesyuarat suami isteri. Ustaz, isteri naklah mesyuarat macam kat office tu, tetapi berbincang. Sebab itu kalau kita lihat kan, dia ada banyak masa untuk dia tua muka dan bercakap. Time makan kan, duduk sama-sama, berbincang, bercakap, bercerita tentang masalah hadapi. Maka banyak perkara yang boleh diselesaikan. Time semayang sama-sama lepas berjemaah kan, bincang ada masalah apa yang dia rasa itu ini luahkan kan, perasaan dan sebagainya, aman. Jadi bila banyak persefahaman antara pasangan suami dan isteri, maka keharmonian itu akan terbina. Jadi itu secara ringkaslah. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz Ayub. Jadi saya rasa menjawablah persoalan tersebut. Ya, saudara Afiq yang tanya soalan tadi. Baik, jadi mungkin ada soalan lagi daripada Yana Razali. Okey. Pada pendapat Ustaz, seseorang yang sedang bertunang ni patut ke dipercepatkan langkah untuk bernikah atau dilambatkan? Okay, jadi silakan mungkin Ustaz Aizudin nak jawab. Baik, terima kasih yang bertanya saudari Yana Razali ya. Berkenaan dengan soalan pertunangan dan setelah bertunang perlu dipercepatkan ataupun dilambatkan pernikahan. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, ada 3 perkara yang perlu dipercepatkan. Antaranya bernikah, antaranya yang bernikah, kemudian jenazah yang perlu diselesaikan. Okey, saya nak fokuskan berkenaan dengan pernikahan ini. Perkara yang perlu dipercepatkan, bila kita selesai berpertunangan, dia akan timbul satu isu dalam proses pertunangan ni. Dia akan timbul ketidaksefahaman, dia akan wujud cubaan-cubaan ataupun godaan-godaan yang akan menjerumus kepada kita melakukan maksiat. Okey. Jadi menjawab persoalan yang disebutkan tadi, perlu dipercepatkan ataupun dilambatkan, sudah barang pasti perlu disegerakanlah, seperti sabdaan Nabi SAW yang saya sebutkan tadi. Allahu Ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Ayub. Moga saudari Yana tadi, Ustaz moga menjawablah soalan daripada saudari Yana tadi. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada saudari Ami Yusof. Lelaki ke perempuan?
Okey, soalannya bagaimana kalau salah seorang daripada pasangan tiada kesedaran tentang tanggungjawab bersama. Jadi macam mana pasangannya ingin bertindak supaya pasangannya sedar akan tanggungjawabnya. Adakah sekadar beri nasihat atau berdiam diri? Jadi apa solusi terbaik lebih-lebih lagi bagi pasangan yang cepat marah? Okey, jadi mungkin saya buka, siapa nak jawab antara Ustaz Ayub dan Ustaz Aizuddin? Ustaz Aizuddin ke Ustaz Ayub ke? Ustaz Ayub mungkin boleh jawab? Silakan Ustaz Yuk. Okey, baik. Untuk soalan ini, okey, menjalankan tanggungjawab ataupun tak sedar tanggungjawab dia apa, kan? Lebih adakah cukup kita sekadar je tanggungjawab, pelaksanaan tanggungjawab pasangan. Okey. Satu, apabila pasangan gagal melaksanakan tanggungjawab contohnya, maka pasangan itu perlu disedarkan tentang apa tanggungjawab. Isu yang berlakulah, ini isu yang saya temui adalah pasangan tidak memahami itu adalah merupakan tanggungjawab, kewajipan dia. Ini masalah dia. Dia merasakan bahawa dia telah melaksanakan. Bila kita panggil pasangan, suami ataupun isteri yang bermasalah ini, mereka mengatakan bahawa saya dah laksanakan. Tanggungjawab itu diabaikan. So kita kena sebab itu bila ada dua kemungkinan. Satu, sama ada pasangan tersebut tidak ada, dia tahu tanggungjawab dia tetapi sengaja tidak menjalankan tanggungjawab dia dengan baiklah. Itu dua kemungkinan yang sepatutnya dilaksanakan, maka dia perlu diberi kesedaran. Dia perlu faham. Contoh saya kata kadang-kadang suami ni ada yang berfahaman bahawa bila isteri dia kerja, maka dia diri dia sendiri. Ini salah. Ini satu pemahaman yang salah. Dan banyak saya jumpa kes-kes yang macam tu. Dia ingat, dia kata, Ustaz, saya dah izinkan dia pergi bekerja, saya perlu tanggung dia lagi buat apa. Ini maknanya apa? Dia punya point salah, dia tak tahu. Jahil lah tu. So apa yang kita perlu buat adalah kita mesti menerangkan kepada isteri, sebab itu penting. Ada agensi ataupun ada supaya pihak yang berwajib boleh memberikan nasihat kepada suami tersebutlah. Itu yang suami tahu itu adalah merupakan tanggungjawab dia, kewajipan dia. Tapi masalah dia adalah dia memang sengaja tidak bertanggungjawab. Maknanya sengaja tak memberi nafkah. Maka saluran yang ini maksudnya isteri bagi nasihat ataupun suami bagi nasihat pada isteri ataupun isteri bagi nasihat pada suami. Antara dua itulah. Sekiranya tidak memberikan sesuatu yang baik, positif, tidak membawa kepada positif, maka mengadulah kepada orang yang sepatutnya. Contohnya pergi kaunseling, buat aduan kekeluargaan. Sekiranya gagal juga, maka itulah saya kata tuntutan di mahkamah dan sebagainya. Itu antara saluran-saluran yang ada. Yang kedua tadi sifat pemarah. Sifat pemarah ni boleh dapat jumpa juga beberapa kes yang banyak kes juga yang berkaitan tentang sifat suami yang baran lah, panas baran sehingga mencederakan isteri dan sebagainya. Jadi perkara ini memang berlaku. Ini saya kata sifat lah, sikap supaya ini perlu diatasi. Perlu diatasi. Sifat marah ini datang daripada syaitan, kan? Seperti Nabi SAW, Nabi nasihat, Nabi kata apa? Orang yang hebat bukanlah orang yang handal berguski, tetapi orang yang hebat adalah orang yang boleh kawal teman dia.
Begitulah yang perlu difahami lah. Sebab itu bila kita tahu diri kita ni seorang yang baran, panas baran, kita kena ada belajar tips-tips bagaimana untuk meredakan kemarahan kita. Seperti mana mungkin seperti mana Nabi ajar kan, duduk bila kita marah, berwudu, baring dan sebagainya tu. So itu kemahiran yang perlu kita belajarlah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Ayub. Jadi mungkin dapat menjawablah soalan daripada kita punya penonton. Banyak yang Ustaz Ayub kongsikan tadi lah. Antaranya sabar dan banyak lagi. Okay, baik, jadi mungkin kita ada satu soalan terakhir dan kita akan terus buat rumusan ni Ustaz Azrin dan Ustaz Ayub. Jadi soalannya, okay. Baik, jadi kalau boleh moderator tolong kupaskan isu macam mana nak buka minda ibu bapa. Jadi bagaimana nak buka minda ibu bapa supaya perkahwinan ini perkara syariat bukannya adat. Sebabnya ramai anak muda berkahwin lewat terpunca daripada kefahaman orang terdahulu yang mengikut adat semata-mata. Jadi mungkin Ustaz Aizudin boleh menjawab dan terus kita buat rumusan seperti penutup lah untuk kita punya program kita malam ini dan tajuk kita. InsyaAllah Ustaz Aizudin. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara moderator. Soalan daripada saudara Muhammad Solihin berkenaan dengan isu pemahaman ibu bapa, kefahaman orang terdahulu yang melebihkan adat daripada syariat. Ini peranan ibu bapa lah. Saya kira ini peranan ibu bapa. Mungkin barangkali ada golongan ibu bapa yang menonton pada malam ini. So peranan ibu bapa kena ambil tanggungjawab supaya kita dapat membezakan syariat dengan adat. Jangan meninggalkan syariat semata-mata untuk mengutamakan adat. Terutamanya berkenaan dengan perkahwinan. Okay, ada yang anak muda kita yang nak berkahwin, dia tanya dulu, ada duit tak ada duit? Ada duit ke tak ada duit? Berapa hantarannya? Kalau rumah sebelah 8,000, rumah kita tak boleh 8,000. Dia punya hantaran mesti lebih daripada 8,000. Macam contoh saya cakap tadi, orang kita memang takkan kalah. Orang kita dia walaupun seri pun dia tak nak. Dia mesti nak menang juga. Itu sikap orang kita yang perlu kita ubah. Jadi saya kira moga-mogalah dengan peranan ibu bapa yang ambil maklum tentang perkara ini, kita perlu fikirkan masa depan anak-anak muda kita, yang mana bila kita meninggalkan, bukan makna kata kita tidak kita membelakangi anak-anak muda yang ingin berkahwin muda, tidak. Cumanya dalam bab ini peranan ibu bapa sangat penting untuk memahami syariat. Allahu Ta'ala alam. Moga-moga menjawab soalan. Okey, terima kasih Ustaz Aizudin. Jadi mungkin Ustaz Aizudin sedikit rumusan Ustaz berkenaan dengan topik kita malam ini, sedikit rumusan. Dan penutuplah untuk kita punya tajuk kita malam ini. Terima kasih saudara Izrin. Berkenaan dengan rumusan sikit je. Tajuk kita malam ini syok ke kahwin muda. Nak tahu syok ke tak syok, kena kahwin dulu, baru tahu syok ke tak. Jadi sebagai kesimpulannya, kita perlu ada persediaan. Nak buat apa pun dekat dunia ni, nak buat apa pun dalam kehidupan kita, mesti ada persediaan. Sama ada nak bernikah, nak buat apa pun kena ada persediaan, dan pasti kita study dulu apa benda cabaran-cabaran yang bakal kita lalui. Bukan sahaja dari sudut ekonominya, tapi dari sudut kekeluargaan. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Aizudin atas rumusan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Jadi mungkin saya nak beralih kepada Ustaz Ayub pula. Mungkin Ustaz Ayub boleh ceritakan sedikit rumusan berkenaan topik kita, isu kita malam ini, iaitu syok ke kahwin muda. Jadi sedikit rumusan Ustaz Ayub. Silakan Ustaz. Ustaz Ayub. Saya dapat dengar suara saya Ustaz. Maaf mungkin ada salah sikit. Mungkin lain Ustaz, sila kita tunggu Ustaz Ayub juga Ustaz Ayub. Dapat dengar suara saya Ustaz?
Ustaz Ayub. Saya tak dengar suara. Oh, tak dengar suara? Okay, Ustaz Ayub. Mungkin kami nak minta sedikit rumusan daripada Ustaz berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, Ustaz. Iaitu syok ke kahwin muda. Jadi sedikit rumusan dan kesimpulan lah daripada Ustaz. Jelas, Ustaz? Ustaz Aizuddin dapat dengar saya? Mungkin Ustaz Ayub ada gangguan sedikit. Saya dengar jelas. Ustaz Ayub. Kita nak minta sedikit rumusan, Ustaz, untuk penutup kita punya tajuk kita malam ni, Ustaz. Mungkin hujan kot di sana. Itulah. Ada mungkin line dia slow sikit tu. Ustaz, rumusan. Ustaz Ayub, dan tak rumusan daripada Ustaz. Ustaz Ayub. Saya tak dengar suara. Tak dengar suara? Mungkin line Ustaz Ayub ada masalah sedikit. Ustaz mungkin boleh buat rumusan, Ustaz. Sedikit rumusan tentang kita punya topik malam ni, Ustaz. Syok ke kahwin muda ni. Jadi nak rumusan daripada Ustaz sendiri. Daripada Ustaz Ayub. Silakan Ustaz Ayub. Rumusan malam ni, Ustaz. Boleh Ustaz Ayub? Mungkin ada gangguan sedikit Ustaz Ayub. Ustaz Ayub? Ustaz Ayub? Saya nak minta rumusan je. Ustaz Ayub? Oh, senyap je, sepi je ni. Saya tak dengar ke, Ustaz? Ustaz Ayub? Saya tak dengar ke, Ustaz Ayub? Kepada semua pendengar dan juga ahli panel dan moderator lah. Saya dah salah. Saya tak dengar apa yang moderator sampaikan. Perkahwinan pada usia yang muda ini sebenarnya bukanlah suatu isu yang baru, tetapi adalah dan perkahwinan ini kita tidak boleh hanya memandang perkahwinan pada usia muda ini adalah suatu perkahwinan yang membimbang bagi saya sejauh mana kita bersedia dan juga kita membantu anak-anak agar seandainya mereka itu memang kita merasakan bahawa ada keperluan untuk berkahwin,
maka sebagai ibu bapa kita sebab anak-anak yang berkahwin muda ini menjadi lebih baik lah. Jadi apa-apa pun berkahwin muda bukanlah satu isu yang orang kata perlu dibesarkan. Apa yang penting adalah persediaan dari sudut ilmunya dan wallahu alam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Ayub atas rumusan dan kesimpulan daripada tajuk kita pada malam ini. Jadi mungkin apa yang saya dapat rumuskan atau apa yang dapat saya simpulkan hasil daripada kita punya perbincangan pada malam ini, soalan-soalan yang kita dah utarakan kepada panel-panel kita. Jadi mungkin yang saya dapat rumuskan berkenaan tajuk kita syok ke kahwin muda ni. Jadi sebenarnya perkataan ataupun persoalan syok ke kahwin muda ni kita perlu tanya diri kita semula. Syok ke kahwin muda ni best ke? Jadi apa tujuan sebenarnya kita nak kahwin muda ni? Adakah mungkin dengan sebab untuk bersuka-suka saja? Jadi kita kena tanya balik diri sendiri. Syok ke kahwin muda ni kita nak dari sudut apa? Jadi dalam Islam mungkin Islam untuk kita kahwin muda ni mungkin untuk kita lebih rapat jadi hubungan dengan Allah, untuk kita mungkin solat berjemaah. Bahkan kalau kita dah kahwin ni orang cakap cium isteri mendapat pahala kan, betul kan? Betul tak? Itu kita dah syok lah tu kiranya kan. Itu antara syok-syok dia lah. Jadi berbalik kepada diri sendiri balik kita tanya balik diri kita, kenapa kita nak kahwin muda? Kenapa kita nak ikut orang lain kan? Jadi kalau selagi benda tu menjadi satu benda positif ataupun menaikkan semangat kita untuk lebih dekat dengan Allah, jadi benda itu tidak masalah lah. Jadi benda itu lebih digalakkan dalam Islam sendiri. Jadi mungkin itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Jadi saya nak terima kasih kepada Ustaz Izzuddin kita dan Ustaz Ayub sanggup luangkan masa walaupun mungkin program kita Ustaz Ayub dan Ustaz Izzuddin sendiri tak minta bayaran pula, secara percuma lah berkhidmat ni berkongsi ini. Saya ucapkan ribuan balas jutaan terima kasih kepada Ustaz Izzuddin dan Ustaz Ayub. Banyak kongsi ilmu Kalau kita tengok audien-audien pun banyaklah suka dengan sharing daripada Ustaz Izzuddin dan Ustaz Ayub. Jadi mungkin pas ni kalau ada lagi program-program macam ni mungkin boleh jemput lah Ustaz Izzuddin dan Ustaz Ayub kan. InsyaAllah hebat-hebat belaka semua. Jadi Ustaz, itu saja mungkin itu saja perkongsian kita pada malam ini. Jadi saya akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi baik, terima kasih semua penonton. Terima kasih Ustaz Ayub, Ustaz Izzuddin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.